Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billah. Al-'aliyyul 'azim subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa su'il asqam wa COVID-19 birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Allahumma arhamna bis-shiyam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah, para penonton yang saya hormati sekalian, dalam mengikuti secara langsung daripada Islam Nara, insya-Allah taala. Pagi ini alhamdulillah pagi yang penuh keberkatan, iaitu pagi di bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah kita semoga bersama dengan pagi Ramadan, ia panggil Yam Chow naik dia Ramadan insya-Allah. Kita dapat nasihat agama daripada Al-Quran wa Sunnah insya-Allah. Semoga dapat mengubahkan sifat yang tidak baik kepada baik dan yang baik lebih baik lagi insya-Allah taala. Alhamdulillah kita mesti ingat bahawa kita nak masuk di pertengahan Ramadan sehari dua lagi insya-Allah. Bermula daripada 1 Ramadan dan sampai ke hari ini bermakna Allah taala panjangkan umur kita bersama dalam Ramadan. Sebab tu sikap sebagai orang yang beriman dengan Allah, sentiasa nak tengok pekerjaan dia hari-hari. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah. Mana orang beriman ni tengok semua. Dia nak kerja ke apa nama esok hari, dan hari ni nak buat lagu mana, nak menambah daripada hak kemarin ke ataupun kurang. Itu sifat orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala panggil ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Terutama kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ni, kita nak tengok ke depan seumur kita. Dan daripada awal Ramadan yang kita penuh menerima rahmat dari Allah, dan penuh dapat maghfirah kepada Allah Taala, dan kita juga mendapat kemerdekaan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya puasa ni kita dapat satu bonus yang sebaik-baik bonus diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi Muhammad SAW ada beri penegasan panggil man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kita tanya kata apa boleh shama ramadhana ni Allah Taala ampun dosa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Apa Taala ampun dosa semua lepas mari dah. Sebab dia banyak ibadat puasa ni sebulan penuh, bukan dia mudah-mudah. Dalam keadaan kita buat puasa sikit-sikit Allah, kita buat amalan sikit pun dia ampun dosa dah. Kita ambil asmaya dia ampun dosa. Dan benda sikit-sikit ya. Apatah lagi kita ni sebulan penuh menerimakan perintah Allah Taala. Dan sebulan penuh dengan sebab ketakwaan kita, penuh keimanan kita, maka alhamdulillah Allah Taala ampun dosa kita, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan juga dengan sebab kita qiyam, sebab tu ruginya orang Muslim yang beriman dengan Allah kadang-kadang tu, dan dia siam waktu siang hari, tidak ada qiyam waktu malam. Waktu rugi benarlah. Dia puasa tapi tidak sembahyang tarawih. Itu kita rugi benar tengok masyarakat kita hari ni. Ramai hak puasa tapi tidak ada qiyam waktu malam, tidak ada tarawih waktu malam. Sungguh Allah Taala ampun dosa dengan sebab qiyam. Tapi bila kita mari dengan dua pelang ni, dua tenaga ni, dosa kita lepas mari dah sikit-sikit ataupun banyak ditolak habis. Dengan sebab dia panggil pengakuan Nabi Muhammad SAW, man shama ramadhanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Alhamdulillah. Nah, para penonton yang saya hormati sekian, dalam keadaan dengan saya nasihat Ramadan, pagi Ramadan ni tolong-tolong share. Nah, tolong-tolong share banyak insya-Allah taala. Kerana nasihat Ramadan ni ada setahun sekali ya. Nasihat Ramadan ni ada setahun sekali. Jadi bila tahun Ramadan kita kecek berkenaan dengan Ramadan. Dah kita share banyak insya-Allah taala.
Alhamdulillah kita kena ingat bahawa Allah Ta'ala beri peluang kita ada lagi sebahagian bulan. 30 hari ada lagi sebahagian bulan lagi untuk beri panggil lepaskan kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi amalan-amalan yang digalakkan oleh para sahabat yang mereka itu menerima ajaran Rasulullah SAW, amalan-amalan yang digalakkan oleh tabi'in as-salafus salih, mereka itu sangat-sangat menerima ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya di bulan Ramadan mereka itu bersungguh dengan membaca Al-Quran Al-Karim. Sebab bulan Ramadan ni panggil bulan Syahrul Quran. Jadi rugilah kita orang Islam yang beriman dengan Allah, yang mengaku turut sunnah Nabi Muhammad SAW ni, kita tidak hidupnya Quran. Tak ada hidup Quran. Rugi benar kita. Rugi besar, rugi sungguh-sungguh kita. La ilaha illallah. Nah, ni nak habis Ramadan tak ada baca lagi Quran, dia teruk kita. Nah, teruk. Sebab itulah di kalangan sahabat-sahabat Nabi mereka tidak. Orang panggil tidak akak pala kecuali mereka tunduk kepada Al-Quran. Mana mereka bacakan Al-Quran Al-Karim. Dan juga mereka itu banyak berdoa kepada Allah. Mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab mereka tahu, yakin, dia kata, ghufira lahu ma taqaddama min zambih ni, diampun dosa telah lepas ni, kita kena minta Allah Ta'ala. Minta dengan ikhlas hati kepada Allah Ta'ala. Nah, Nabi kata, kamu mintalah kepada Allah Ta'ala wa antum muqinun. Mintalah doa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kamu yakin, kata Allah Ta'ala terimakan permintaan kamu. Nah, maka di bulan Ramadan ni peluang besar. Nah, kita setiap hari ni kita kena usaha akak tangan kita kepada Allah. Nah, supaya Allah Ta'ala menerimakan segala apa yang kita minta. Allah Ta'ala tidak tolak. Dia istihad dalam kalam dia, iaitu Al-Quran Al-Karim. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, hai manusia. Nascaya aku terimakan permintaan kamu. Jadi Allah Ta'ala ni tidak pernah jemu, dia tak pernah puas beri apa yang dia diminta oleh hamba dia. Dan hamba itu tak minta dia beri. Dan hamba tak minta apa dia beri cukup-cukup. Nah, tak pernah lagi kita minta kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia sangat kasih kepada orang yang suka minta ke dia. Allah Ta'ala dia kasih benar orang yang rajin dekat dengan dia. Nah, sebab tu alhamdulillah. Nah, kita usaha di pagi Ramadan ni dengan nasihat Ramadan ni kita buat amalan-amalan yang mengikut panggil sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka nasihat Ramadan pagi ni saya tak nak beri amalan tak ada banyak sekali. Nah, amalan butir-butir Rasulullah kita buat. Dia panggil hak kita tahu, di antaranya kita katakanlah satunya bermula pada waktu subuh. Nah, kita semaya sunat sebelum subuh 2 rakaat. Kalau laki perempuan semaya sunat di rumah. Laki-laki semaya sunat di rumah. Lepas tu mari semaya di masjid. Laki-laki perempuan semaya di rumah. Nah, jadi amalan tu amalan meningkatkan pahala yang sangat banyak. Kemudian lepas pada tu pula semaya sunat, semaya subuh 2 rakaat. Subuh 2 rakaat. Laki-laki juga sudah semaya sunat subuh. Di rumah tu mari di masjid. Mari di masjid. Apabila mari di masjid, nak masuk masjid, semaya sunat tahiyat masjid dulu 2 rakaat. Lepas tu kita berdoa Allah Ta'ala. Nabi kata bila kamu nak satu hajat, semaya sunat 2 rakaat, kemudian kamu minta kepada Allah Ta'ala. Kita berdoa dengan Allah. Dan lepas berdoa, sama utara nak semaya jemaah, nak bangun subuh, kita baca Quran. Ataupun kita istighfar. Dah baca Quran 20 minit, dekat sejuk dah kita boleh Quran. Lepas tu kita semaya subuh. Lepas semaya subuh berjamaah, kita dengan nasihat agama pula pada ma'al Quran. Bersama dengan Quran. Dah kita wirid gapo siap sudah, zikir cukup Nabi ajarlah. 33 kali apa dia subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar. Wisupah Nabi ajar. Wisupah Nabi Muhammad SAW ajar. Lepas pada tu pula, nah, kita zikir pun kita baca azkar nabawi. Allahu akbar. Nabi suruh kita baca azkar nabawi pagi petang. Nah, baca pagi petang azkar nabawi. Terutama ilmu-ilmu daripada doa yang sangat-sangat dihajati oleh manusia ni. Dah seperti kata doa pagar tubuh. Dan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Ataupun pagar tubuh juga ilmu doa auzubi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Pagar tubuh berlaku. Pagar tubuh ni tak sewi kena benda-benda jahat dari kita. Tak sewi kenanya hasut setan dan sebagainya. Lepas tu kita baca azkar apa semua sudah siap. Kita baca Quran sebentar pun balik subuh.
Boleh itu duha. La ilaha illallah. Tak lagi kerja lagi kita duduk bermunajat dengan Allah Ta'ala. Dekat dengan Tuhan semua kita. Lepas hari itu sunat duha 2 rakaat. Nah, ataupun 4 rakaat. Bulan Ramadan ni usaha boleh 4 rakaat. Nah, sunat duha. Lepas tu kita menajat dengan Allah Ta'ala pula. Dekat sunat duha akhir tangan berdoa Allah Ta'ala pula kita. Nah, doa Allah Ta'ala minta. Dan apa dia yang kita nak dia beri belakang kita. Dah kan pahala yang paling banyak Allah Ta'ala beri sama mengerjakan satu haji dan umrah sepenuh. Panggil sepenuh habis kita. Lepas hari tu kita rehat tak ada apa lagi. Kerja sikit waktu siang hari dalam keadaan tunggu masa nak maya zuhur pula ni. Nah, kerja bukan ada banyak kita kerja bulan Ramadan ni. Kita rehat tubuh kita. Panggil lagi berihan kai kita sikit ya. Nah, lepas tu bos apa panggil tengah hari sikit kita rehat berhenti rehat di rumah ke apa semua. Bunyi waktu zuhur sunat 4 rakaat sebelum zuhur di rumah. Allah, laki perempuan pun 4 rakaat sebelum maya zuhur. Dia sunat 4 rakaat. Jaga 12 rakaat yang dicerita Rasulullah SAW. Nabi kata siapa-siapa dia semaya sunat, jaga ke sunat 12 rakaat, Allah Ta'ala akan benakan satu rumah ataupun mahligai dalam syurga. Nah, semaya sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Lepas tu semaya zuhur pula kita. Semaya zuhur berjamaah. Nah, lepas tu lepas semaya sunat panggil sebelum zuhur 4 rakaat tu nak sampai ke waktu zuhur 20 minit tu kita baca Quran. Baca Quran. Dah kita hidupkan, didikkan diri kita dengan Al-Quran Al-Karim di bulan Ramadan. Semoga lepas Ramadan pun kita akan panggil terdidiknya, akan panggil tabiat kita di bulan Ramadan hingga sampai lepas Ramadan pun kita tu dah jadi lagu tu. Jadi turut nisai kita. Tak boleh buat benda lain kecuali kena mengerjakan amal-amal Islami jadi contoh Rasulullah SAW. Lepas zuhur berjamaah kita sampai sunat pula. Kalau sunat muakkad 2 rakaat lepas zuhur, kalau ghair muakkad 4 rakaat lepas zuhur. Nah, lepas pada tu kita qailullah. Qailullah tu mesti ada satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Qailullah ni letak belakang sikit sebentar, tidur sebentar. Nah, sekadar kata 10 minit ke, nah ataupun 7 minit ke tak belakang beberapa jenera sebentar ke qailullah. Nah, lepas tu bangun rehat baca Quran. Lepas zuhur, nah, lepas qailullah lepas semua ke baca Quran. La ilaha illallah. Sebab boleh buat ibadat. Baca Quran. Nah, lepas tu kita sampai waktu asar. Didik kita, duduk tarbiyah. Mari doa berom diri kita di bulan Ramadan. Nak jadi hamba yang soleh. Nah, hamba yang muttaqin. Hamba yang as-salihin di bulan Ramadan ni. Lepas tu semaya sunat sebelum azhar waktu asar. Sunat sebelum asar dulu 2 rakaat. Nah, sekarang kita berdoa. Setiap kali kita semaya, kita berdoa Allah Ta'ala. Doa Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala. Nah, lepas tu kita selepas semaya tu, doa Allah Ta'ala, tunggu semaya, panggil semaya asar tu, kita semaya baca Quran dulu. Baca Quran. Nah, kalau kita baca 2 rakaat, alhamdulillah. 2 lah kita kata. Satu waktu, maknanya 5 waktu kita habis 10, habis 1 juz Quran. Sejuz sehari kita. Subhanallah. Secara mudah-mudah. Sejuz sehari kita boleh. Di bulan orang panggil Ramadan Al-Mubarak. Lepas pada semaya asar tu kita baca azkar dan bagi pula ada baca azkar. Terutama kita tidak boleh tinggalnya iaitu Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta tu. Nah, ada orang tu Nabi kata siapa-siapa dia baca Sayyidul Istighfar di sebelah pagi, nah, maka dia mati di waktu siang hari. Allah Ta'ala akan panggil catat dia ahli syurga. Nah, kalau dia baca sebelah petang pula, dia mati waktu malam. Nah, lepas asar dia baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Lepas tu akhir, dah ada waktu maghrib dia mati, atau waktu isya dia mati, waktu malam. Maka Nabi kata dia catat Allah Ta'ala sebagai ahli syurga. La ilaha illallah. Nabi ni jamin ni penuh-penuh mulut. Dah Nabi ni hai rap rong. Dah kam kelatam kita tam lakkanของ Nabi Muhammad SAW, tam sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia buat amalan sunnah niง่ายที่สุด. Nah, pฏิบัติ amalan sunnah ni amalanที่ง่ายที่สุด. Nah, mudah sekali manusia buat. Dia tak cari ngop amal je. Nah, tak ada kena guna duit, tak ada kena gapo, tak ada amalan sunnah. Nah, buat puasa boleh, pahala semaya boleh, pahala berdoa boleh, pahala mudah.
Tapi kalau kita buat amalan tak serupa Nabi, dan kita mai pฏิบัติหลักการว่าการทำอิบาดะห์ไม่เหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องใช้งบประมาณ kena pakai guna ngop ramam takut. Sebab orang panggil benda-benda tu panggil kata benda yang susah nak buat tapi oleh kerana hawa nafsu kita nak ajak tekene ke apa nak mari winapak nak zon dari segi orang panggil faham yang siapa kita buat benda tu. Sebenarnya benda cara peramal ni berbeza dengan tidak ada dengan peramal tu. Tidak ada dengan peramal tu pahala banyak. Sebagai puasa. Puasa ni ghufira lahu ma taqaddama min zambi. ปฏิบัติตามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ตะอาลาอภัยโทษambil daripada ใช้ชีวิตเนี่ยก็panggil แรกเกิดถึงปัจจุบันนี่ ambil pada mula-mula lagi dia panggil ram akhir balik sampai pacuban ni orang panggil hak kita orang panggil buat salah dengan Allah Taala dan salah dengan orang panggil asallah maka ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sebab tu alhamdulillah para penonton yang saya hormati sekalian, usaha kita usaha kita banyak mungkin supaya kita jadi seorang yang muttaqin dalam mengikuti sunnah Nabi SAW di bulan Ramadan. Saya dalam keadaan ni sekarang ni duduk beri nasihat yang caw bulan Ramadan ni. Saya minta pada para penonton tolong share banyak sikit. Dan dalam kaca TV ni dia ada lektir banci Krung Thai. Dalam lektir banci Krung Thai ni saya usaha nak duduk nak buat musalla bagi pelajar. Dulu saya pernah kutip pungut dulu boleh dalam banyak puluh ribu kat. Dulu silap 20 ribu lebih kat. Bukan 18 ribu. Dah beli ke kayu ke apa semua tu boleh beli kayu dalam semua dalam 100 ribu lah. Nah, kayu tu boleh siap belakang dah. Cuma hari ni ada usaha nak buat nak beli tiang kemudian nak menambung dan kita nak buat musalla. Iaitu luahnya dia 15 dan panjang 20. Bukan 16 20. Dan insya-Allah taala jadi para penonton yang selalu ikuti fake Islam Nara ni tolong on duit masuk dalam dalam banci Tanah Kampung Thai. Nah, dalam tu ada 3 orang nama. Satunya Acan Awacik yang sebagai pertama itu adalah Pura Benoyak Rongrian dan juga saya sebagai Pura Benoyak Rongrian dan juga saya Acan Anas Abdul Rahman Anas Jelle sebagai kemakan komuniti dan juga dalam tu ia panggil seorang lagi Acan Yari silap saya. Nah, dia sebagai Hiranjit hak komuniti Undang Sukan Sat Betia. Tolong share masuk tolong duit masuk dalam banci tanakan dah. Semoga saya dapat benarkan apa dia ni iaitu musalla tempat semaya budak bagi pelatom dan kerana budak tu akhir balik banyak dah dan mulai daripada kelas 5 kelas 6 tapi semaya tidak ada tempat yang secara rasmi sangat. Semaya tepi-tepi bangunan sekolah. InsyaAllah ta'ala dan tolong masukkan duit dalam bank Tanakan Krung Thai. Dan hari ni mudah kita nak buat kebajikan 100 kod tak apa dah. Nah 100 kod tak apa kita dia ada app Tanakan hari ni. Dan app kita buka 100 kod pagi bulan Ramadan ni untuk masuk kebajikan satu sahih untuk nak benarkan iaitu untuk nak benarkan musalla untuk pelajar-pelajar yang belajar di Madrasah Hidayah Islamiah Sukan. Alhamdulillah. Dah, saya nak sebut sikit berkenaan dengan sekolah sukan ni. Sekolah wakaf tidak ada siapa dia boleh milik kecuali Allah Taala. Harta sini adalah harta Allah Taala. Nah, maka siapa dia beramanah memanggil Allah Taala akan diberi satu ganjaran yang banyak besar, sangat besar pada mereka. Sebab tidak ada tuan sekolah ni tuan Allah Taala. Nah, tidak boleh siapa dia milik. Nah, sebab tu alhamdulillah barakahnya kapal tempat kami ada madrasah. Nah, ada tahfizul Quran, adanya masjid bermula daripada pengajian budak belum daripada Anuban 1 sampai Anuban 3 dan juga merhalah Mathium Pratom ambil pada Poneng sampai kepada Pohok dan juga Mathium pula iaitu Moneng sampai Mosam dan juga Mosi sampai Mohok insya-Allah taala. Oleh itu kepada para penonton yang ingin untuk nak beri sumbangan supaya dapat benarkan masjid ataupun musalla untuk pelajar-pelajar di bahagian Pratom boleh dah masuk dalam akaun bank yang kita sedia ada di kaca TV. Nah, itu satu amalan yang panggil jadiah.
sedekah jariyatin มาsedekah yang jariah นะครับพี่น้องที่สนใจในการทำอามัลจาริยะห์ก็คือต้องส่งอะไรฝากsedekah จาริยะห์ตามหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยอินชาอัลลอฮฺตะอาลาเราจะสร้างสถานที่ละหมาดหรือว่ามัสยิดหรือว่ามุศอลลากับเด็กนักเรียนประถมที่อากิบาเล็กเริ่มจากป .6 ถึงป .5 ถึงป .6 อินชาอัลลอฮฺตะอาลาkita tersedia tempat ni sebagai satu tempat pengajian dan juga tempat pendidikan dan tempat panggil membina ilmu bagi anak-anak kita. เป็นอาคารที่เราสร้างเพื่อเรียนหรือว่าอบรมจริยธรรมเพื่อลูกหลานของเราอินชาอัลลอฮฺตะอาลาตามหลักของศาสนาอิสลามอินชาอัลลอฮฺ Oleh itu para penonton yang saya hormati sekalian, sekali lagi saya ingin nasihat Nabi Habib masuk dalamการทำอิบาดะห์เหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม. Ini sampai pada waktu asar. Dan sampai waktu asar kita baca panggil Sayyidul Istighfar. Nah, lepas tu lepas waktu asar jangan duduk jadi pening lah dalam bulan Ramadan ni. Dia kata lepas waktu asar ni kita kena duduk berjalan ke situ, berjalan tak ada kita. Nah, kita ada kerja pun kita baca Quran. Nah, setengah-setengah orang ibu bapa tu dah ambil budak-budak tu buat berjalan mutu. La ilaha illallah. Ambil mutu, buat berjalan mutu. Nah, jalan mutu bukan ria dah kita, bukan ria. Dia mahal mutu bukan. Nah, jadi lepas pada waktu asar ni kita rehat lah. Moga tak ada kerja banyak mana bulan Ramadan ni. Dekat-dekat nak masuk waktu buka puasa tu kita berdoa Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Berdoa Allah Ta'ala. Kita berdoa. Dekat-dekat nak buka puasa tu. Ada 5 minit kita berdoa, duduk likur hidayah buka puasa kita berdoa Allah Ta'ala. Dah, Tuhan terima sangat-sangat ketika istijabah doa. Lepas tu lepas pada tu buka puasa, dah makan buah tamar, serta dengan minum ais juk ataupun susu. Kemudian kita mari ke masjid. Semaya sunat sebelum masjid, walaupun sunat tahiyat masjid. Kemudian semaya mengadik berjamaah. Lepas tu kita doa Allah Ta'ala, kita berzikir, apa semua sudah kita klik makan. Nasi sangat banyaklah kita makan bulan Ramadan ni. Nah, lepas tu kita mari tarawih. Subhanallah. Sini saya nampak kata rugi sungguh kita. Puasa tidak tarawih. Terutama dah hari ni Allah Ta'ala pun tidak angkat lagi bala COVID-19 ni. Kalau kita bakal berdoa, boleh pahala pula. Kita berdoa Allah Ta'ala jauh pada COVID-19. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wal sil asqam wa COVID-19 birahmatika ya arhamar rahim. Kita minta Tuhan tu akak tolakkan bala tu. Nah, kita boleh pahala pula dah. Jadi semua tu subhanallah duduk dalam keadaan penuhnya kita diberi ganjaran pahala yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas pada maghrib kita makan nasi kepada rehat sebentar masuk isyak. Sunat sebelum isyak pula kita 2 rakaat. Lepas tu semaya berjamaah. Lepas tu kita hidup dengan ma'al Quran. Dah duduk dengan Quran sebentar, semaya tarawih pula dah. Allahu akbar. Saya tengok rugi sangatlah kadang-kadang orang tu hidup tak pandai nak tarawih. Subhanallah. Ada tanya tak ustaz, kita tak pandai nak tarawih. Semaya di rumah. Sebab COVID-19 lagi masjid tak boleh. Kita pandai sekolah kata ambil sekat kuliah sampai keluar Allah tak boleh ke dia tu kita baca panggil ayat-ayat pandai-pandai dan semua tarawih. Tidak ada masalah ke apa. Tak boleh baca lah macam Fatihah sekarang tak ada apa dah. Nah, habis tak boleh tak mata ingat ayat lazim kita kata ayat lazim kita kena ayat lazim muqaddam tu. Nah, tapi kita kata baca Fatihah sekarang tak apa dah. Dah, kesah dah kita semaya tak ada apa dah. Sebab kita tak reti sungguh. Tapi kena usaha berhenti lah agama ni. Bukan tak reti kat berhenti sekat tu. Bukan tak reti kena usaha berhenti. Alhamdulillah itulah sebagai nasihat yang calik pagi ni. Sebelum saya mengakhiri, ingin juga saya beri satu peringatan pada para penonton. Cuba-cuba lah kita. Kita. Dah, para penonton semoga kita akan panggil usaha untuk akan panggil ni tenakan Islam, tenakan akhirat ni. Tenakan akhirat ni cuba kita tengok. Nah, iaitu tenakan Keluntai. Nah, tenakan Keluntai lepas tu aku ada tu. Aku akan panggil bilik ti banci ni. Bilik ti banci dia iaitu 905 318 9875.
905-318-9875. Awal cik saya pun nama sore. Ya nama 3 orang semua. Dan awal cik, lepas tu Anas Cik Le, yang ketiganya Acang Oyari, 3 orang. Saya rada untuk ni dan untuk nak buat satu musalla ataupun masjid untuk pelajar-pelajar yang belajar di sana tu biar ada tempat semaya. Kerana hari ni tidak ada tempat semaya. Kadang-kadang tanya kata apa ustaz tak buat masjid dulu kerana tanah tak ada. Dah dulu tak ada tanah. Lepas tu usaha minta beli tanah dah hari ni tu sudah siap dah. Tanah tu kita bayar siap. Dulu saya biasa duduk istihar kata nak beli tanah. Tak silap tahun 2 tahun lepas tu saya boleh 40,000 ke apa. Tak ingat saya pun nak beli tanah hari tu sini. Dah lalu tu tanah tu kita beli siap lah, bersih dah. Lepas tu kayu pun hari ni saya duk pungut kayu, duk upah kayu tu. Nah, boleh ada 100. Kalau beli tu dia 100,000 lebih. Daripada para penonton yang nak beri khairat tu. Dah, lepas habis dah kayu. Lalu kita nak menamu tanah dan kita nak beli tiang. Kita nak sang akar ni. Iaitu luahnya 16, panjang 20. Dan insyaAllah ta'ala ini panggil ikti banci tengok dalam ni lah. Saya ada tulis dalam tu buat dadah ni cuba sini. Panggil dalam bentuk akar ni. Dan tulis masuk 100 kot sore tak apa dah. Untuk amal jariah di bulan Ramadan. Nah, dan tidak rugi kita ada duit kita buat amal jariah. Sebab Nabi Muhammad SAW cerita, apabila kita ni infak fisabilillah, nah, kerana Allah Ta'ala di bulan Ramadan, maka malaikat berdoa kepada Allah. Ya Allah, mu tambahlah harta mereka itu, hamba-Mu ni, jadi barakah, jadi banyak. Nah, jadi kalau kita ada duit, kita tidak buat amal jariah, tidak buat amal soleh. Jadi mereka ya Allah Ta'ala, ya Allah binasakanlah harta dia ni. Ya Allah binasakan harta dia ni. Karena kamu beri pada harta tidak buat kebajikan. Dan oleh itu, nah para penonton yang saya hormati sekalian, sebelum saya mengakhiri sebagai nasihat yang cari pagi ni, nah saya ingin juga nak beri satu pesanan kepada Pinong, pada saudara kita laki-laki perempuan, muslimin muslimah, iaitu pertama, masa ada lagi lebih kurang dekat-dekat dengan 16-17 hari lagi apa dia Ramadan kita ni. Janganlah kita peluang umur kita dalam keadaan hampa, tidak ada amal Islami. Jangan dah kita ke saya kena ke banyak. Biasanya dekat Nabi Ramadan ni kalau masjid kat kurang masjid orang semaya berkurang. Nah, tapi kita jangan jadi lagu tu. Kita usaha nak habis Ramadan kita kena ke banyak buat amal ibadat. Dan kalau pun kata kita baru ni bangun semaya pukul 3:30, maka hari ni kita bangun pukul 3. Kita anjak wela sikit bangun pukul 3 insya-Allah taala. Semaya 2 rakaat kita baca Quran ke apa. Dan lepas tu sampai kepada waktu suhur. Makan suhur, kemudian kita semaya lepas suhur pula kita istighfar Allah taala. Insya-Allah taala kita ni dicatat Allah taala sebagai orang yang az-zakirin Allah katsira, seorang yang banyak ingat Allah Taala dengan banyak-banyaknya insya-Allah taala. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setengah jam dah.